pengorbanan yang dibuat oleh para sahabat. Bukan orang lelaki berkorban, satu orang perempuan berkorban. Dan Asma ni kalau kita dengar kisah dia, disebut sebagai Zatun Nitaqain, yang mempunyai dua, ada setengah kata pengikat perut dan ada kata anting-anting, yang mana dia jadikan anting-anting tu untuk nak ikat perut dia, untuk dia nak panjat bukit, nak bagi bekalan pada Nabi untuk dalam tempoh 3 hari yang Nabi bersembunyi dengan ayah dia dekat Gua Sur tu. Tengah syarat mengandung 8 bulan. Bayangkan, naik, kita siapa pernah pergi Gua Sur? Tinggi tak? Macam mana orang mengandung naik? Itulah dia. Sehingga dia terpaksa ambil tali dan dia guna dia punya subang tu untuk ikat. Susah payah, dah lah dia masak, patutnya orang lain hantar pergi, tak, dia sendiri pergi. Sebab kalau orang lelaki pergi nanti orang curiga. Terpaksa orang perempuan. Kalau orang perempuan, orang tengok, oh perempuan je, agaknya dia pergi buat apa tu, jadi orang tak kisah sangat. Tapi kalau orang lelaki, mungkin tentera Quraisy waktu tu tengah cari Nabi, dia kan hantar pergi waktu malam pula, syarat mengandung pula. Tu pengorbanan yang dibuat oleh Sayyidina Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, maka Sayyidina Abu Bakar waktu tu dia dah korban dah, ni dia korban lagi. Waktu ni dia duduk kat Madinah dah ni pun sama juga, dia buat macam biasa juga, dia habis, dia collect habis semua harta yang ada, dia bawa. Sebab apa? Perjalanan pergi ke Tabuk dia jauh, jadi perlu kepada bekalan yang banyak. Sebab tu dia bawa harta sebanyak. Inilah satu-satunya peperangan yang baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu terlebih dahulu lokasi yang hendak dituju disebabkan kesukaran dan kepayahan yang terpaksa ditempuhi. Nabi sebelum ni perang, Nabi tak beritahu nak pergi mana, jom kita pergi tu. Gamble jatuh je kan. Tapi yang ni Nabi beritahu sedap kita nak pergi satu tempat yang sangat jauh, kedudukannya sekian-sekian tempat, jadi semua kamu kena bersedia. Dan dalam peperangan ni lah yang 3 orang sahabat Nabi tu dia terlepas, tak pergi. Disebabkan tarikan dunia yang kuat sikit pada dia orang, menyebabkan dia orang jadi macam berat nak pergi, duk tangguh. Akhirnya Nabi dah sampai ke mana-mana, dia orang pun tak boleh nak ikut dah jauh sangat dah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, cerita tentang 3 orang sahabat Nabi yang telah menyalahi Nabi. Maknanya dia tak ikut Nabi pergi perang. Nabi dah beritahu jom kita pergi, dah beritahu tempat dah. Jadi yang cerita kisah ni, iaitu salah seorang daripada 3 ni, nama dia Malik, apa nama Malik bin bukan Malik bin Dinar, apa nama Malik dah lupa dah. Tapi nama dia Malik. Dia ni, dia kata alasan dia apa? Sebab apa? Pokok-pokok tamar masa tu tengah duk berbuah banyak. Jadi dia rasa sayang tinggal macam tu, pergi berbulan-bulan, balik semua buah dah terbiar macam tu, tak ada orang nak urus. Jadi dia rasa dia nak petik dulu, dia nak apa dulu. Kemudian dia ada satu ekor kuda yang seekor kuda yang laju. Dia rasa Nabi pergi sehari 2 hari ni boleh kejar lah kot, dia kata. Sebab dia nak selesaikan urusan dia. Kemudian lepas 2-3 hari, tak selesai lagi, ada lagi nak buat. Akhirnya seminggu 2 minggu, kalau dah pergi pun memang tak tempat lah. Jadi akhirnya dia pun tak pergi. Rupanya dia ingat dia seorangnya yang buat macam tu. Rupanya ada lagi 2 orang. Di mana 3 orang ni orang yang beriman lah. Ada pun yang tak beriman, yang munafik, bersepah, yang tak pergi, yang berpura-pura depan Nabi Islam tapi sebenarnya bukan Islam. Mereka ni peperangan apa pun tak pernah ikut Nabi, tak pernah join. Macam-macam alasan mereka bagi sebab tak pergi, kenapa tak pergi perang. Tapi yang 3 orang ni betul-betul orang yang beriman, cuma sedikit masalah lah yang menghambat mereka daripada dunia, menyebabkan mereka terlepas untuk menyertai Nabi SAW dalam peperangan Tabuk. Inilah betul. Kemudian dia kata, sedangkan biasanya Nabi SAW merahsiakan lokasi perang supaya tidak diketahui musuh. Patutnya Nabi tak beritahu supaya apa, musuh pun tak tahu kat mana, dan sahabat-sahabat sendiri pun taklah rasa macam kalau beritahu lokasi ni kadang-kadang macam jadi macam tu lah. Pergi dulu lah, nanti saya ikut belakang. Macam tu. Kalau tak tahu tempat, kena ikut terus. Kalau tidak, nanti tak tahu kat mana tempat tu. Jadi sebabkan Nabi beritahu, tu lah yang menjadi penyebab kepada 3 orang tadi terlepas daripada mengikut Nabi pergi perang. Tak terkala baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di Tabuk, baginda tidak pun bertemu dengan bala tentera Rom. Mereka telah lari terlebih dahulu apabila mendengar kedatangan tentera muslimin.
Tentera Rom ni orang yang sangat berani. Kalau kita tengok cerita filem dia pun memang apa istilah dia panggil tentera Rom, ada istilah dia tu. Memang hebat. Tapi bila berjumpa ataupun bila dengar nak lawan orang Islam ni, mereka pun jadi gentar, takut. Kerana apa? Kerana sebelum tu peperangan dalam peperangan apa? Mu'tah kata silap. Yang mana sudah berlaku peperangan dengan tentera Rom untuk kali pertama. Waktu tu tentera Rom 100,000 orang. Orang Islam 3,000 je. Itu pun dia orang tak boleh. Takut dia orang tengok orang Islam. Sebab apa? Dia kata orang ni datang perang nak mati. Kita ni datang nak hidup. Kita berperang nak hidup, dia orang berperang nak mati. Jadi bayangkan macam mana beza tu. Orang nak mati tak kisah, dia main langgar je. Orang nak hidup, dia elak-elak, dia jaga-jaga kan. Dia takut orang serang dia semua, sebab dia nak hidup. Orang Islam, dia pergi perang, tak kisah, hidup-hidup, mati pun tak ada masalah. Jadi dia serang betul. Jadi mereka dah ada pengalaman tu, menyebabkan bila Nabi, sebelum tu Nabi tak datang pun yang Mu'tah tu. Tapi yang ni, bila dengar Nabi sendiri datang, memang tak ada apa lah kita ni kan, kerana nak lawan dia. Jadi elok Nabi sampai, dah huyuk dah, semua hilang dah, lari balik, tak berani nak lawan. Dan peperangan Tabuk akhirnya tak berperang juga. Jadi Nabi balik semula. Baik. Sebab tu dia kata di sini, bagi dia tak bertemu dengan bala tentera Rom, mereka telah lari. Dan tentera Rom kita dah sebut dah, Rom ni orang putih lah. Kalau zaman kita sekarang ni orang putih, itulah tentera Rom. Lari terlebih dahulu apabila mendengar mengenai kedatangan tentera Muslim. Peperangan ingin memberi kesan yang besar terhadap pandangan bangsa Arab kepada orang Islam. Bagaimanakah satu bala tentera yang besar diketuai oleh Maharaja Rom sendiri. Kalau sebelum tu dia punya panglima je, nama dia Rustum atau Rustam, macam itulah. Jadi Rustum ni dia dah pernah cerita pada raja dia, iaitu Raja Kaisar. Kaisar yang keberapa saya tak tahu lah zaman tu, kerana dia banyak. Dia ada kaisar yang disebut sebagai Hercules tu, yang tu zaman Sayyidina Umar. Ada pun yang zaman Sayyidina zaman Nabi ni, bapak-bapak atuk-atuk dia lagi lah. Waktu tu pun dia dah tak berani nak menghadapi tentera Islam, sebab dia dah dapat laporan daripada panglima dia yang bernama Rustum tadi tu. Macam mana keberanian orang Islam ketika berperang. Dia kata di sini, bala tentera yang besar diketuai oleh Maharaja Rom sendiri, iaitu Kaisar. Kaisar ni kalau kita istilah bagi orang kata apa, kita ni sultan lah. Sultan. Macam Fir'aun kan, dekat Mesir tu dia panggil Fir'aun. Fir'aun tu pun makna dia sultan juga, gelaran lah, bukan nama dia sebenar. Sama juga kalau di Mesir dipanggil Fir'aun, kalau di Rom ni dipanggil Kaisar. Kaisar tu adalah gelaran sultan juga. Sebab tu nama raja-raja dia lain-lain. Yang zaman Sayyidina Omar tu yang paling terkenal, nama dia Herakla, ataupun bahasa orang putih dia Hercules. Yang orang putih tu kata hebat-hebat sangat tu, kalah juga pada zaman Sayyidina Omar. Kalah tu maknanya walaupun tak dikuasai oleh Islam, tetapi tetap dia tak berani nak berhadapan dengan tentera Islam di bawah pimpinan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menunaikan haji pada tahun ke-9 Hijrah. Selepas Fatah Mekah. Jadi kisah yang 3 orang yang tu tak disebut di sini, sebab ni ringkasan sirah. Kalau nak cerita semua tak habis nanti. Tapi kita boleh cerita sikit dia punya ringkasan tu, tentang 3 orang yang tak ikut Nabi dalam peperangan Tabuk tu. Kalau nak detail lagi boleh tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-100 bukan 100 lah, maknanya awal-awal tu sikit, tentang cerita taubat, tajuk taubat. Hadis tu hadis paling panjang dalam Riyadhus Shalihin, lebih kurang 3 muka surat. Panjang hadis tu. Saya dulu waktu belajar di Darul Sapa, saya kena hafal, bergasak kepala nak ingat. 3 muka surat. Macam mana hadis? Biasa kita hafal hadis pendek-pendek kan, ni 3 muka surat. Hadis cerita tentang kisah dia lah, Malik tu. Dia cerita tentang macam mana dia tak ikut Nabi. Kemudian lepas Nabi balik tu, dia baru tahu rupanya bukan dia seorang, ada 2 orang lagi sama nasib macam dia. Bila jumpa Nabi, beritahu apa alasan tak pergi perang. Saya tak ada alasan, saya dikuasai oleh nafsu, saya tak pergi. Mengakulah terang-terang. Jadi Nabi kata 3 orang ni beriman, tak apa, nanti ada hukuman lain untuk
khusus untuk dia. Ada pun yang lain datang, oh saya tak boleh pergi, mak saya sakit, yang ni atuk saya sakit, macam-macam lah, nipu semua. Nabi kata ayolah kita terima semua. Tapi yang 3 orang ni Nabi putuskan dia punya hukuman ialah kena pulau. Tak boleh bercakap dengan dia orang selama 40 hari. 40 hari kena pulau. Bayangkan kita pergi masjid, pergi sembahyang, orang tak tegur kita. Kita cakap dengan orang buat tak dengar. Sebab itu memang hukuman daripada Allah Ta'ala. 40 hari. Malik kata, masa tu dia kata aku macam orang gila. Macam orang gila lah. Macam duduk di satu tempat yang orang tak kenal dia. Tak pergi masjid, tak kena pula. Pergi kat masjid, tapi orang tak tegur dia. Sampai 40 hari. Kemudian dalam tempoh tu lah datang surat daripada Rom, kalau tak silap, daripada Raja Rom ataupun Raja Parsi datang. Asal Raja Rom, kerana Rom ni dia agama Nasrani, adapun Parsi dia agama Majusi. Jadi Nasrani datang, dia bagi surat daripada raja sana. Ada utusan datang sebab dia orang tahu 3 orang ni kena pulau. Jadi dia bagi surat, tunjuk dekat Malik ni. Dia pun baca tu, dia kata daripada raja tu, dia kata kami tahu apa yang berlaku pada kamu.